Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Kamaruddin 11806330. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan buku yang ditulis Pejuang Saham bagi tajuk On Balance Volume. Okey, bab 1, pengenalan. Apa itu On Balance Volume? On Balance Volume atau disebut sebagai OBV digunakan untuk mengukur ketidakstabilan belian dan jualan. Ia merupakan indikator kumulatif yang memberi maklumat pada hari harga meningkat, volume pada hari tersebut akan ditambahkan dengan jumlah kumulatif OBV. Apabila harga menurun, volume hari itu akan ditolak dengan jumlah OBV. Nilai OBV akan diplot sebagai garisan untuk memudahkan pemahaman. On balance volume biasanya digunakan untuk mengesahkan trend harga keseluruhannya atau menjangkakan pergerakan harga selepas divergence. Okey, on balance volume OBV adalah indikator analisis teknikal yang menggunakan aliran volume atau meramalkan perubahan harga saham. Joseph Granville pertama kali mengembangkan indikator OBV dalam bukunya yang ditulis pada tahun 1963 iaitu Granville New Key to Stock Market Profits. Granville percaya bahawa volume adalah kekuatan utama di belakang pasaran dan merancang OBV untuk memastikan ketika pergerakan besar yang berlaku di pasaran akan berlaku berdasarkan perubahan jumlah. Okey, dalam buku ni juga dia menggambarkan ramalan yang akan dihasilkan oleh OBV sebagai a spring of begin wound tightly. Dia percaya bahawa apabila jumlah dagangan meningkat secara mendadak tanpa perubahan harga saham yang ketara, harga akhirnya akan naik ataupun turun. Baik, sekarang kita beralih kepada bab 2 iaitu kaedah dan penggunaan. Bagaimana untuk menggunakan on balance volume? Garisan on balance volume digunakan untuk pengesahan trend atau pengenalpastian kemungkinan titik pembalikan. Iaitu pengesahan trend menaik pada harga disahkan jika garisan turut menaik. Atau trend menurun pada harga disahkan jika garisan turut menurun. Okay, asas yang kita perlu tahu untuk kaedah ini ialah apabila volume pada satu hari harga suatu saham naik melebihi jumlah pada hari turun, maka OBV meningkat. Apabila volume pada hari turun melebihi jumlah pada hari naik, maka OBV jatuh. Maksudnya adalah ketika OBV naik, tekanan beli naik, dan ketika OBV turun, maka tekanan jual naik. Okey. Teori asas di sebalik on balance volume adalah bahawa volume mendahului harga. Ini penting kerana membolehkan OBV digunakan untuk beberapa tujuan yang berbeza. Ia boleh digunakan untuk pengenalan atau pengesahan trend umum. Baiklah, untuk pengiraan, on balance volume mempunyai salah satu penggunaan yang lebih mudah dalam analisis teknikal. Ianya ialah penambahan dan pengurangan berdasarkan beberapa syarat. Yang pertama, sekiranya harga penutupan semasa lebih besar daripada harga penutupan sebelumnya, maka OBV sebelumnya akan ditambah dengan volume semasa sama dengan OBV semasa. Yang kedua, sekiranya harga penutupan semasa kurang dari harga penutupan terdahulu, maka OBV sebelumnya akan ditolak dengan volume semasa sama dengan OBV semasa. Okey, yang ketiga, sekiranya harga penutupan semasa sama dengan harga penutupan sebelumnya, maka OBV sebelumnya adalah sama dengan OBV semasa. Okay. Pengiraan OBV agak mudah. Nombor sewenang-wenang digunakan untuk memulakan garis OBV. Pada hari-hari, apabila harga stok ditutup lebih tinggi, semua jumlah hari itu ditambah ke baris ini. Contohnya, katakanlah saham syarikat AYZ dari RM20 hingga RM21 dalam sehari dan 100,000 saham bertukar tangan. Keesokan harinya, ia berundur semula dengan tepat kepada RM20.
tetapi hanya didagangkan sebanyak 50,000 saham. Walaupun SYZ selesai tepat di mana ia bermula pada RM20, garis OBV akan meningkat sebanyak 50,000 ditolak dengan perbezaan dalam jumlah dagangan di antara hari yang pertama dan hari yang kedua. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada bab yang ketiga, iaitu cara-cara tetapan OBV, iaitu melalui aplikasi TradingView. Okey, yang pertama ialah dengan melayari laman web sesawang tradingview.com di browser. Okey, kemudian kita akan klik pada chart, dan yang ketiga kita akan klik pada FX untuk kita pilih indikator atau strategi yang kita mahu gunakan. Okey, seterusnya kita akan cari on balance volume di ruang carian bagi indikator dan strategi. Kemudian setelah selesai, kita akan perhati on balance volume pada graf yang muncul di bawah carta saham tersebut. Okey, apa yang perlu dicari? Iaitu pengenalan kepastian trend. On balance volume berguna untuk mengenal pasti atau mengesahkan keseluruhan trend pasaran. Ini dapat membantu untuk mengesahkan isyarat atau persediaan yang dihasilkan oleh isyarat tambahan yang bergantung pada carta bagi mengenal pasti trend agar berkesan. Selain itu, berdasarkan teori bahawa aliran-aliran positif atau negatif, tekanan jual dan beli mendahului perubahan harga. Okey, untuk bab 4 iaitu divergence. Divergence berlaku apabila pergerakan harga tidak disahkan oleh indikator. Dalam banyak kes, divergence ini dapat menunjukkan kemungkinan kesilapan, terutama memandangkan faktor di sebalik indikator OBV yang mana perubahan positif dan negatif mendahului perubahan harga. Okey, bullish OBV divergence berlaku apabila harga menurun tetapi OBV menaik. Manakala bearish OBV divergence berlaku apabila harga meningkat tetapi OBV menurun. Okey, kita beralih kepada bab yang terakhir, iaitu bab yang kelima tentang kelemahan indikator OBV. Okey, yang pertama, garis OBV tidak menghasilkan nilai tepat. Oleh itu, sukar untuk menggunakannya secara objektif untuk perbandingan data sejarah. Yang kedua, sukar untuk membuat penilaian objektif bagi peningkatan atau penurunan dramatis pada garis OBV disebabkan oleh lonjakan jumlah besar. Yang ketiga, tidak mudah untuk menentukan apa yang merupakan aktiviti kelantangan tinggi atau rendah untuk sesi tertentu. Contohnya, pengumuman pendapatan syarikat yang mengejutkan apabila syarikat ditambah atau dikeluarkan daripada indeks, atau perdagangan blok institusi besar-besaran boleh menyebabkan indikator melonjak atau merosot. Tetapi lonjakan volume mungkin tidak menunjukkan arah aliran. Okey, bagi ringkasan untuk keseluruhan bab, indikator on balance volume adalah matriks atau indikator yang baik untuk mengukur tekanan jual beli. Ramai orang percaya bahawa tekanan jual beli mendahului perubahan harga yang menjadikannya indikator yang sangat penting dan berharga. Terutamanya dari sudut perbezaan yang perlu kerap diperhatikan kerana berkemungkinan berlaku kesilapan dalam aliran semasa. Seperti kebanyakan indikator, lebih baik menggunakan OBV dengan alat analisis teknikal tambahan. Baiklah, sampai itu sahaja pembentangan penulisan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.